Assalamualaikum. Persoalan yang didatangkan kepada SB merujuk kepada kalam yang SB tulis ni. Cinta kepada Allah jalan merintis ke makam hamba, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penawar racun dunia. Jadi ada sahabat kita tanya macam mana nakkan kedua-duanya sekaligus. Dia nak pencerahan lah. Daripada adindaku menjurus ilmu syariat kepada ilmu hakikat ma'rifat tauhid ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta ni kita tahulah, dengan cinta ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, kemudian turunkan kita di bumi ini untuk menjalani ujian-ujian dan kemudian untuk kembali. Jadi kita datang dari jalan cinta dan kita juga kembali dari jalan cinta. Jadi of course kat tengah-tengah tu kena jalan cinta juga. Daripada jalan cinta kita diadakan, dihantar ke dunia. Kemudian kita kena hidup di dunia ni dan dengan jalan cinta Allah juga. Jalan cinta lah, jalan cinta Allah ni kita dah luas. Dan Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasulnya sebagai suri teladan untuk kita contohi bagaimana kita nak hidupkan cinta dalam diri kita ni, supaya kita nanti kembali dengan cinta yang bersih seperti kita datang dulu. Dulu kita datang dengan cinta Allah, bila Allah Ta'ala menjadikan kita ni, kita dah pun berjanji dengan Allah dan mengakui dan bertauhid kepada Allah kat sana lagi, ke alam roh lagi kan. Kemudian bila kita datang ke dunia ni, kita lalai dengan pujukan dunia ni. Kita nampak dunia ni terlalu indah sampai kita tak nampak Allah. Ibarat kita dapat hadiah. Dunia ni hadiah lah daripada Allah untuk kita, untuk kita mencapai apa yang kita hajati kan. Dunia sebagai satu jambatan ke akhirat kan. Jadi bila nama jambatan pun dia singkat je nama jambatan tu. Jadi berbalik kepada hadiah, dunia ni berupa satu hadiah. Kadang kita tengok hadiah, kita ralik dengan hadiah, kita lupa kepada sang pemberi hadiah. Itu yang buatkan kita terlalai dengan dunia. Dunia ni banyak tamsilan yang kita boleh tahu kan. Macam dunia ni umpama bangkai dan pengejarnya adalah umpama anjing. Kita kena ingatlah kalau kita mengejar dunia ni, kita saling tak tumpah seperti anjing-anjing saja. Dan juga kita tahu bangkai ni tempat apa, lalat yang hurung. Jadi kita macam lalat tu je. Jadi kita tak boleh menjadi pencinta dunia. Cinta kita ni kena usahakan supaya stick, melekat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk dapat cinta kepada Allah tu, kita kena mujahadah sungguh-sungguh lah. Sentiasa muhasabah diri, perbarui taubat kita tiap masa. Sebab kita tiap masa ni berdosa. Tiap hari kita kencing, kita berak, dalam badan kita ni ada najis. Jadi itu baru badan. Jadi rohani kita pun sama. Hati kita pun sama. Tiap hari, tiap saat terkotorkan dengan ujian-ujian duniawi. Jadi kita ni kena sentiasa muhasabah diri kita. Sentiasa perbarui taubat kita, memaafkan orang, minta maaf dengan orang, amal ma'ruf nahi mungkar dalam diri kita dulu kan. Lepas tu berdakwahkan dalam diri kita, ingatkan diri kita setiap kali kita ingatkan orang, menghinakan diri kita di hadirat Allah. Jadi kita pun bila kita tahu kita ni hina-dina tanpa Allah, kita pun tak akan pandang hina Allah. Kita tak akan pandang hina manusia. Jadi kita akan nampak, kita akan rasa kita sentiasa lebih lemah daripada orang. Jadi kita tak akan ada sifat bongkak, sifat-sifat yang mazmumah yang lain lah kan. Jadi kita ni kena sentiasa duduk dalam kesedaran. Sebab tu perlunya muhasabah diri. Sentiasa buat correction dalam diri kita. Nilai diri kita mana yang tak betul, betulkan. Dan semua tu dia perlukan nekat dan tekad yang kuat. Perlukan misi dalam hidup kita. Kita kena berbuat lah. Sebab tu mujahadah tu nilai dia pahala jihad. Pahala jihad. Kalau kita mati dalam kita mujahadah ni, kita dapat, insya-Allah dapat pahala syahid. Mati syahid. Macam tu.
Jadi sebenarnya jihad kita ni kecil je berbanding dengan jihad Rasulullah. Tak ada kita kena pergi berperang pun. Jadi kita berperang dengan diri kita sendiri saja. Untuk apa? Untuk hidup mengikut apa yang Allah hendak, dengan acuannya Allah dah bagi mengikut Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah cara hidup. Dia dah bawa cara hidup kita, baginda dah bawa cara hidup kepada kita, kita kena ikut cara macam tu lah. Tengok macam mana peribadi baginda. Jadi kita kena ikut cara baginda. Zahir batin baginda kita kena ikut lah. Terutamanya batin kan, bab rohani kita. Bagaimana baginda Rasulullah ni, walaupun cinta kepada makhluk, kepada umat, kepada family kan, tapi cinta dia kepada Allah tu, cinta baginda kepada Allah tu melebihi segala-galanya. Sehingga kan masa nak wafat tu, Jibril kata, kalau nak minta tangguhkan mati pun, baginda kata, selesaikan tugasmu, aku dah tak tahan rindu pada Allah. Kita ni sebenarnya, kalau kita ni duduk dalam fana je, kita boleh rasa rindu yang begitu menggebu pada Allah. Sehingga kita kata, ya Allah, kalau aku mati pada masa ni pun aku redha ya Allah. Tapi bila kita dah masuk baka, benda tu kita jadi takut balik tau. Kita nak mati, kita takut balik dan akan dosa-dosa kita kan. Sebab tu kita dalam keadaan fana ni, kita tak boleh nak kata kita ni tak boleh. Kita belum baka ni, kita kena sampai kepada baka. Macam baginda Rasulullah dia lain. Dia sentiasa baka dengan Allah tu dalam keadaan fana, dalam keadaan cinta pada Allah yang tak pernah kurang. Kita ni iman kita ni turun naik. Jadi kita ni memang takutlah bila kita masuk kepada baka sekalipun, kita akan takut untuk mati. Itu kita lah yang bersifat manusia, yang bersifat lemah ni. Jadi sebenarnya kita untuk sampai kepada cinta kepada Allah ni, kita kena buat apa yang SB beritahu tadi. Maksudnya kena ada muhasabah diri, kena mujahadah, kena usaha, kena sungguh-sungguh, kena minta sungguh-sungguh dengan Allah hingga kita dapat cinta tu. Bila kita dapat cinta tu, kita kena terus sampai kepada baka. Bila sampai kepada baka ni, maksudnya kita hidup dalam tawakal, dalam tajalli ikhlas dalam diri kita. Maksudnya kita ni layak dipanggil hamba. Maksudnya Allah mengaku kita ini hamba. Bila Allah mengaku kita ini hamba, bukan kita syok-syok rasa kita hamba, tak. Orang biasa tersebut hamba Allah. Belum tentu Allah mengaku dia hamba. Dia ada tanda-tanda kalau Allah mengaku kita ini hamba. Ada Allah tajallikan peristiwa-peristiwa dalam diri kita kalau Allah ni dah mengaku kita hamba. Tapi kalau Allah mengaku punya, kita syok sebab kita tak tahu lagi pengakhiran kita macam mana. Mungkin kita tiba-tiba kita rasa ujub, kita rasa riak, tiba-tiba hati kita berbolak balik. Jadi akuan hamba tadi Allah tarik balik dan mati kita dalam hina-hina. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita ni kena sentiasa sebab tu dalam perjalanan menuju Allah, kita kena sentiasa berada dalam kesedaran. Kesedaran itulah yang kita nak kena sentiasa muhasabah diri tu, aku ni dalam kesedaran atau tidak, macam tu. Jadi kalau kita dapat sampai kepada makam hamba tu, itulah sebaik-baik makam. Maksudnya setinggi-tinggi yang kita boleh capai, iaitu kita berada di tajalli ikhlas. Apa yang kita buat, insya-Allah ikhlas. Ikhlas sekadar yang kita ditajallikan, yang kita mampu buat tanggung sajalah. Ikhlas kita kalau nak banding dengan ikhlas Allah ni, memang ibarat memang pandang tak nampak, panggil tak dengar lah, macam itulah. Jauhnya. Sebab Allah ini bersifat maha, bersifat infinity. Jadi kita ni sekadar ikhlas yang kita mampu tanggung. Jadi bila kita berbuat kepada manusia, insya-Allah kita buat seikhlas kita mungkin, tanpa mengharapkan apa-apa, melainkan mengharapkan redanya Allah pada diri kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu tu kerana Allah pun, untuk apa? Untuk ibadah kita sekalipun, untuk personal diri kita pun, insya-Allah kerana Allah. Untuk masyarakat pun, insya-Allah kerana Allah. Kat situlah SB katakan merintis ke makam hamba. Nak pergi ke makam hamba, kena ada cinta kepada Allah. Kalau tak ada cinta kepada Allah, memang kita tak akan mampu untuk pergi kepada makam hamba. Jadi nak ada rasa cinta tu, kita kena kenal Allah itu siapa.
Nak kenal Allah tu senang je. Kita kenal diri kita yang hina-dina sampai kita ni la haula wala quwata illa billah. Maka nyatalah Allah segala-galanya. Itulah turning point dia, titik awal dia. Bila kita sampai kepada pasrah, insya-Allah itu suku perjalanan. Kita pasrah dengan kehidupan kita. Kita kata aku surrender, ya Allah, tolong aku ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah, dengan penuh perasaan kita. Yang kita memang tak mampu hingga zikir kita pada masa itu, bantu aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Sampai kita rasa kita nak bernafas pun kita tak mampu. Kita kena ada sampai rasa tu, bukan yang dibuat-buat. Tapi dia rasa tu didatang sendiri melalui perjalanan rohani kita. Sebab tu kita kena merengek dengan Allah setiap masa. Paksa diri kita merengek dengan Allah. Merengek macam mana? Merengeklah. Tiap apa yang kita nak, merengek dengan Allah. Minta dengan Allah. Setiap saat minta dengan Allah. Kalau kita nak cinta Allah, cakap dengan Allah. Aku nak cinta engkau ya Allah. Aku tak boleh hidup tanpa engkau ya Allah. Apa sajalah. Kita ni kadang pandai merayu makhluk. Engkaulah segalanya bagiku. Kalau kita cakap kat kekasih kita kan. Tapi kita nak cakap dengan Allah, kita tak pernah cakap. Padahal walhal puja-puji, merengek merayu tu sepatutnya hanya pada Allah. Sebab dialah maha memiliki segala-galanya, memiliki diri kita ini. Zahir batin kita, rohani jasmani kita ini adalah milik Allah. Tapi kita manusia ni terlalu silap. Sentiasa kita buat silap, kita merengek tak kena tempat. Itu cara untuk merintis, cara untuk meminta cinta kita kepada Allah. Daripada merayu merengek tu, kita kena buktikanlah. Bersahabatlah kita dengan orang-orang yang hendak kepada Allah. Mendekati masjid-masjid, buatlah benda-benda baik, banyakkan bersedekah, buatlah amal-amalan, baca Quran banyak-banyak, solat taubat tiap malam, buatlah solat tahajud, solat tasbih, buatlah, duduklah dengan Allah. Kalau macam SB dulu puasalah berapa bulan, buatlah berturut-turut. Allah ni dia tengok kesungguhan kita. Allah ni bukan dia nak kepada pencapaian kita, tapi dia melihat kepada kesungguhan kita, sejauh apa kita sungguh-sungguh nak kepada dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi kita kena buktikan dulu. Buktikan kita ni sungguh nak Allah, bukan setakat merengek tapi berbuat. Buatlah solat taubat, jangan malas. Paksalah diri puasa, jangan malas. Paksalah diri zikir, jangan malas. Macam tu. Jadi yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah penawar racun dunia. Sebab Allah dah letakkan Rasulullah ni contoh teladan. Maksudnya ambil sekadar perlu saja. Dunia ni letak dekat tangan. Bila perlu ambil, bila perlu lepas. Jadi kita tak adalah merasa kehilangan apabila dunia ni lari daripada kita. Kalau kita letak ke hati, memang akan jadi berat. Kita akan rasa kita kehilangan. Wahai sebenarnya kita tak pernah pun memiliki apa-apa sekalipun. Wahai jasad rohani kita pun bukan milik kita, tapi milik Allah. Apatah lagi jasad manusia lain, rohani manusia lain, hati manusia lain, bukan milik kita. Sekadar Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan untuk kita berhidup berkasih sayang saja. Sebab itu sesama makhluk ni kita kena hidup berkasih sayang. Maksudnya dia punya level tu rendah berbanding dengan cinta. Cinta ni khusus untuk Allah. Dan cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah. Hidup sesama manusia ni kalau nak panggil cinta pun, dia adalah level yang rendah. Level yang ketiga. Kalau nak rasa lagi senang, kita kata hidup berkasih sayang. Maksudnya bila Allah bagi, alhamdulillah. Bila Allah ambil balik, itulah yang terbaik. Kita boleh redha dengan kehidupan kita. Bila kita redha dengan kehidupan kita, maka itulah penawar racun dunia. Dunia ni sebenarnya racun. Dia membebankan kita, dia menyusahkan kita. Dia membuatkan kita terhijab dengan Allah. Sebab apa sahaja selain daripada Allah itu boleh menjadi berhala kepada diri kita. Anak isteri kita, suami kita, kaum keluarga kita, harta benda kita, semua boleh jadi berhala pada diri kita. Sebab apa? Dia boleh mengambil tempat Allah di dalam hati kita. Jadi semua tu merengek, minta dengan Allah, ya Allah bantulah aku meletakkan semua dunia ni di tanganku sahaja. Aku tak mahu ada serai padamu di hatiku, ya Allah. Cakap dengan Allah macam tu.
Tapi bukan cakap sajalah, kena usaha sungguh-sungguh lah, kena buktikan. Kena banyakkan bersedekah, banyakkan berjihad, banyakkan berdakwah. Tapi kita tengoklah kepada siapa yang perlu kita beri kan keutamaan tu. Allahu Akbar. Jadi cara hidup baginda Rasulullah tu, baginda Rasulullah dah ajar, dah tunjuk macam mana nak hidup. Macam mana nak hidup bermasyarakatnya, macam mana nak berhidup kalau semasa monogaminya, macam mana nak hidup dalam keadaan poligaminya, contoh kan. Macam mana nak hidup bertauhid, baginda dah tunjuk semua-semua. Macam mana nak hidup berjual beli, contoh perniagaan kan. Bagaimana kita nak mengutamakan jiran, memuliakan tetamu, semua baginda Rasulullah dah tunjuk. Jadi Allah Ta'ala dah bagi cara tu melalui baginda Rasulullah. Macam mana kita patut bersyukur kan. Macam mana kita sepatutnya redha, macam mana sepatutnya kita berakhlak kan. Jadi kita ikut. Kalau kita ikut cara baginda hidup, cara baginda Rasulullah ni, macam mana dia baginda bertauhid, bagaimana cara hidup baginda ni, jadi kita akan rasa dunia kita ni indah. Bila dunia kita ni jadi indah, itulah jambatannya. Sebab apa? Bila kita hidup dengan cara yang benar, hati kita akan tenang. Tenang-tenang tu adalah syurga dunia. Tenang-tenang tu adalah, ketenangan itu adalah jambatan menuju kepada syurga yang sebenar. Sebab kita di atas dunia ni, kita perlu dapat syurga dunia dulu. Syurga dunia ni bukan berupa laki bini, bukan berupa harta benda, tapi hanyalah berupa ketenangan hati yang semua orang boleh dapat. Jadi Allah Ta'ala ni dia kaya. Dia boleh bagi syurga dunia kepada semua orang. Tapi syarat orang tu kena redha dekat Allah dululah. Kita ni kalau kita redha dengan Allah, redha dengan Rasulullah, apa yang Rasulullah bawa, kita akan tenang. Bila kita tenang, hati kita akan jadi indah, akan jadi damai. Bila kita damai, maksudnya kita dah dapat ketenangan hati. Ketenangan hati itu adalah jannatul ajilah, yang berupa syurga dunia, syurga yang disegerakan di atas dunia. InsyaAllah bila kita dah dapat syurga dunia ni, maka mudahlah untuk kita mendapat syurga yang sebenarnya nanti. Jadi orang kata barulah betul, dunia ini adalah jambatan kepada akhirat. Jadi bila kita dapat ketenangan hati, kita dah dapatlah jambatan tu, kita dah meniti pun jambatan tu. Jadi semua sampai dekat penghujung jambatan tu, kita mati, kita duduk dalam kubur, kita dah duduk dalam taman-taman syurga, insya-Allah. Akhirat nanti, kalau sungguh kita dah redha dengan kehidupan kita Islam sebagai agama kita, kan kita ikrar dulu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasula. Kita dah mengaku Allah tu Tuhan kita, Islam tu agama kita, Rasul tu nabi kita, bagi Muhammad tu rasul kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh beriktikad, kita buat sungguh-sungguh kan, jadi kita dah redha dengan kesemua-semua tu, maka bila kita redha dengan semua tu, redhalah Allah pada kita. Jadi kita kena redha dengan setiap apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam diri kita dulu. Baru kita akan dapat rasa manisnya redha Allah pada diri kita. Jadi insya-Allah kita kena cari keduanya, kita kena capai kedua-duanya untuk kita sejahtera di dunia ini lagi. Bila kita sudah sejahtera di dunia ini lagi, insya-Allah sejahteralah kita di akhirat nanti. InsyaAllah Allah akan bantu, tapi syaratnya kita kena mahu. Bila mahu, buatlah sungguh-sungguh, buktikan, supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang rugi. Itu sajalah jawapan daripada SB untuk persoalan ni ya. Terima kasih.